sejahtera. Nama saya adalah Kay Parati. Tajuk hari ini adalah mengenai remand. Remand adalah satu prosedur di mana pihak berkuasa seperti pihak polis, pihak kastam, pihak immigration dan juga pihak SPRM boleh membuat permohonan kepada mahkamah untuk mendapatkan satu tempoh tahanan remand bagi melengkapkan siasatan mereka. Sebagai contoh, apabila seseorang pihak polis telah pun menahan seseorang individu, pihak polis mempunyai kuasa untuk menahan mereka untuk selama 24 jam. Sekiranya pihak polis tidak dapat melengkapkan siasatan mereka dalam masa 24 jam, maka pihak polis harus membawa individu tersebut ke mahkamah untuk mendapatkan tahanan remand di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Di sinilah bermulanya apa yang dikatakan proceeding remand. Di peringkat ini, saya ingin menyatakan orang yang telah pun ditangkap dan dibawa ke mahkamah untuk mendapatkan perintah tahanan remand, mereka digelar sebagai orang yang disyaki, iaitu OYDS. Mereka tidak boleh digelar sebagai tertuduh kerana pada masa peringkat ini, mereka bukanlah tertuduh. Mereka hanya dikatakan sebagai OYDS, iaitu orang yang disyaki dibawa ke mahkamah. Seterusnya kita lihat berapa lama mahkamah boleh memberikan perintah tahanan remand. Tempoh tahanan remand ini bergantung kepada jenis hukuman. Jika hukuman adalah kurang daripada 14 tahun, maka bagi permohonan pertama, mahkamah akan memberikan 4 hari dan bagi permohonan kedua, mahkamah akan memberikan 3 hari. Jika hukuman adalah hukum gantung ataupun hukuman lebih daripada 14 tahun penjara, maka bagi permohonan pertama adalah 7 hari dan bagi permohonan kedua adalah 5 hingga 7 hari, bergantung kepada siasatan yang akan dilakukan oleh pihak pegawai penyiasat. Sekarang kita lihat apakah hak terhadap seseorang individu yang telah pun ditangkap di bawah remand. Pertama, OYDS ini boleh mendapatkan khidmat seseorang peguam yang dilantik oleh mereka sendiri ataupun mereka boleh mendapatkan khidmat daripada program yang dinamakan YBGK, iaitu Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Khidmatan peguam daripada YBGK adalah percuma. Ketiga, OYDS ini boleh membela diri sendiri dengan memberitahu kepada pihak mahkamah apa yang telah berlaku kepada mereka daripada masa mereka ditangkap sehingga masa mereka dibawa ke mahkamah. Sekarang kita lihat apakah tugas peguam. Tugas peguam adalah untuk memastikan yang proses remand dijalankan dengan adil berdasarkan dengan peruntukan-peruntukan yang sedia ada. Sekarang kita lihat apakah yang pihak polis harus lakukan. Pihak polis iaitu IO harus beritahu kepada mahkamah apakah siasatan yang telah pun dilakukan oleh mereka. Semua perkara-perkara ini harus ditulis di dalam ID siasatan mereka. ID adalah Investigating Diary, iaitu pihak polis harus memberitahu kepada mahkamah adakah keterangan diambil daripada OYDS, adakah cap jari diambil daripada OYDS, adakah air kencing diambil daripada OYDS jika OYDS itu disiasat di bawah kes narkotik ataupun adakah mereka ingin adakan kawat cam. Semua perkara-perkara ini harus ditulis di dalam ID siasatan seseorang pegawai penyiasat yang menyiasat kes ini. Sekarang kita lihat, bolehkah mahkamah menolak sesuatu permohonan remand? Mahkamah boleh menolak sesuatu permohonan remand jika pegawai penyiasat gagal membekalkan ID siasatan beliau. Kedua, mahkamah juga boleh menolak permohonan remand jika mahkamah mendapati tidak ada nexus, iaitu tidak ada dapatan di antara kes yang disiasat yang boleh dikaitkan dengan OYDS. Ketiga adalah alasan permohonan, iaitu tidak perlukan kehadiran OYDS. Sebagai contoh, jika pegawai polis ingin mendapatkan statement ataupun keterangan daripada saksi-saksi bebas, maka kehadiran OYDS tidak diperlukan. Dalam situasi ini, pihak mahkamah boleh menolak remand. Sekarang kita lihat apa yang akan berlaku jika kanak-kanak dibawa ke mahkamah untuk mendapatkan tahanan perintah remand. Jika kanak-kanak adalah golongan yang di bawah umur 18 tahun seperti di bawah Seksyen 2 Akta Kanak-kanak tahun 2001. Jika kanak-kanak dibawa ke mahkamah, mereka tidak boleh digali. Pertama. Kedua, ibu bapa kanak-kanak harus dimaklumkan mengenai tangkapan kanak-kanak ini. Ketiga, pegawai penyiasat
harus memberitahu kepada probation officer iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat mengenai tangkapan kanak-kanak ini seperti peruntukan di bawah Seksyen 83A Akta Kanak-Kanak tahun 2001. Selepas siasatan habis, pihak pendakwa raya akan melihat siasatan tersebut dan akan memastikan bahawa adakah kes ini positif untuk dituduh. Jika kes ini positif dituduh, Owaides tersebut akan dituduh di mahkamah dan pada masa kini beliau akan digelar sebagai tertuduh. Jika tertuduh ini disiasat di bawah satu kes di mana boleh dijamin, maka tertuduh ini boleh keluar dengan jaminan yang diberikan oleh pihak mahkamah. Maka seseorang yang ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah untuk prosiding remand, beliau digelar sebagai Owaides dan bukan digelar sebagai tertuduh sehingga beliau dituduh di mahkamah. Maka secara ringkas ini adalah prosiding remand. Sekian, terima kasih.